Okey, Assalamualaikum pada semua dan salam sejahtera. Saya ucapkan yang menonton YouTube ni. Cuma yalah, kita pun dalam PKP, kita tak boleh macam ada aktiviti yang dulu yang kita boleh buat. Sekarang kita dah macam very pack. Maknanya kita tak boleh merentas negeri, tak boleh merentas daerah, artinya. Okey, jadi pergerakan saya pun terbatas. Yang mana yang sedia maklum yang tahu, saya ialah Nadia Hassan. Saya adalah pengamal perubatan tradisional ataupun alternatif daripada segi Islam. Dah hampir dalam 10 tahun dalam bidang ni. Okey, sebab saya pun tak tahu nak buat apa dalam minggu yang tak ada apa-apa program. Biasanya ada pesakit mari ataupun saya yang akan pergi travel rumah-rumah pesakit, ataupun mungkin ada yang someone else to call, hello, Ustazah, saya have a problem, saya ada masalah gangguan gini-gini. Jadi daripada segi jauh dan dekat, insya-Allah lah, saya kata saya boleh bantulah. Okey, kalau macam dalam YouTube banyak kita dah dengar cerita pasal hantu-hantu, jin, dan juga gangguan buatan manusia yang memang dah sedia ada lah, yang memang dah sedia orang tahu dari mana-mana asal, ataupun yang dah mana YouTuber yang dah macam explore benda ni. Banyak juga yang dah macam paranormal, to get another way, pergi gunung, pergi rumah yang kosong untuk mencari entiti yang orang kata apa, menghuni di kawasan tersebut ya. Jadi macam saya more tu nak ceritakan pengalaman saya sendiri sepanjang 10 tahun dalam bidang perubatan Islam. Okey, mana yang nak follow, boleh follow saya, boleh subscribe saya di Nadia Hassan. Boleh like butang dan tandakan butang loceng. Okay, ni betul-betul ni first time saya buat YouTube macam ni, very first time. Jadi saya nak mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kejadian yang pertama, kes yang pertama yang saya dapat ialah kes di mana kakak yang sakit jantung. Asalnya dia cerita kakak yang sakit jantung, umur dalam 40-an waktu tu. Okey, dia mari, dia datang ke rumah, dia kata, Ustazah boleh tak berubatkan saya jantung? Dia kata boleh tak alternatif? Saya kata insya-Allah lah, boleh lah. Tapi adalah benda yang saya suruh bawa untuk macam gantikan dia punya jantung tu. Macam pada saya lah, perubatan saya, kalau macam ada sikit yang rosak, kita akan ganti macam sesuatu else lah, macam jantung lembu, ataupun kalau ada macam masalah lain-lain tu, mungkinlah kita pakai yang lain-lain, macam masalah orang kata apa, paru-paru, mungkin paru-paru lembu lah kita ambil tapi tak banyak lah, dalam kita ikut kes lah, dalam 100 gram ataupun dalam 200 gram. Saya baca, dia bawa, saya baca dan masak, goreng, lepas tu makan dalam 3 kali dalam 1 hari lah, untuk dia gantikan balik apa kerosakan yang tersebut lah.
Okey. Jadi dia pun dah datang. And then dia datang semula untuk berceritakan hal anak dia. Okey, akak tu pun dah alhamdulillah dah okey, dah sihat. Dia pun bercerita tentang hal anak teruna dia, anak bujang dia. Akak ni dia mempunyai 5 orang anak. 1 lelaki, 4 perempuan. Okey, kejadian ni berlaku di kawasan, saya tak nak sebut lah, tapi di kawasan di Selangor lah. Sebab nanti kan orang takut pula kan, bukan takut apa, sebab nanti kan mana yang tu kan, oh ini betul ke, jadi kita nak tutup aib dia lah. Okey, dan kemudian okey lah, dia pun cerita lebih kurang, dia pun katanya anak dia telah mengikuti satu ilmu persilatan yang agak yang menurun lah, orang panggil yang kadang-kadang dia tak sedar, kadang-kadang dia tidur pun dia tak sedar. Orang kata macam like harimau lah, harimau. Tapi kita tak nak sebut apa dia lah, macam langkah dia tu macam langkah harimau lah. Okey. Sebab satunya dia banyak mengambil yang, orang kata apa, dia banyak yang ambil yang petanda-petanda dia lah. Macam cincin dia mata harimau, dia punya bangle dia pun harimau, dia punya kalung dia pun ada harimau, dan dia ada satu simpan taring harimau. Taring harimau yang disimpan, dia kata untuk penggerun diri dia lah. Okey, macam pada perubatan Islam mengatakan bangkai-bangkai yang berumpama taring harimau adalah dilarang. Kalau tak saya pun mengikut apa yang am je lah, nak huraikan daripada segi dalil-dalilnya ada dalam Al-Quran lah, yang katakan kita ambil cukuplah setakat peninding kita ialah Al-Quran dan selawat zikir. Okey, saya pun setuju untuk tolong bantu dia, dan saya pun pergi ke rumahnya untuk mulakan sesi berubat. Okey, anak dia tak ada. Saya datang ke rumah dia dalam 10 lah, pukul 10 malam. Janji anak dia tak ada. Okey, call, tapi benda ni dirahsiakan lah. Macam mak dia memang tak bagi tahu kami nak datang. Okey, lepas tu dia kata 5 minit, 1 jam, 2 jam. Dia macam tu lah. Delay lah sekali. Dia pun macam orang kata apa, saya pun kata tak boleh ni. Dah dekat pukul 12 malam. Pukul 12 saya pun nak balik. Kesiankan anak-anak yang masih lagi kecil. Saya berubat mana-mana pun memang saya bawa anak-anak saya lah, untuk keselamatan lah. Lagi satu untuk macam orang kata apa, takut saya bermalam di rumah itu. Jadi saya terpaksa bawa anak-anak saya untuk bersama dengan saya untuk sesi-sesi perubatan di mana-mana saja. Okey, jadinya sampai pukul 1 pagi tu pun dia tak balik. Okey, dia tak balik. Lepas tu bapak dia kebetulan datang. Bapak dia daripada luar, mungkin dia baru balik kerja kot rasanya. Dia balik kerja, dia call, Along kat mana? Dia kata macam tu, dia tanya. Dia call anak lelaki dia tu. Dia kata, ada lah kat sini, dia tidur rumah kawan. Aduh, pula tidur rumah kawan. Lepas tu, dia kata, mari balik. Dia ni keturunan yang India lah. India Muslim lah. Mari balik. Ada benda nak bincang. Okey, dia pun Yelah tapi dia takut dengan bapak dia. Sebab dia pun tak lama kemudian dia pun balik. Yang mengejutkan kita orang, kata mak dia waktu keluar,
Dia bawa satu motor Honda Aspire macam tu lah dia bawa kan. Tapi dia balik dalam pukul 1 pagi tu, dia balik jalan kaki. Bayangkanlah, dan jarak sini katalah sini ke satu, bukanlah daerah, macam satu perkampungan lah dekat, kita panggil satu puncak alam lah, sebab dia pun memang dia kawan dia tu memang duduk kat puncak alam. Yang ini duduk dekat area macam Kota Damansara. Dia jalan kaki. Bila tanya mak bapak dia tanya, mana motor? Dia kata motor dah habis minyak. Jadi dia kata dia terpaksa balik jalan kaki. Tapi dalam waktu dia jalan kaki tu, dia macam, saya dapat tangkap itu bukan diri dia. Dia macam dia macam tu. Dia macam tak senang lah, macam dia berontak dia, tapi bukan merontak daripada segi yang dia macam manusia lah. Dia berontak daripada segi yang macam binatang yang dia macam tu. Kita tak berapa jelas apa yang dia cakap. Lepas tu dia pun duduk sebelah kanan suami saya. Lepas tu dia pun orang kata apa, kenapa panggil dia balik. Lepas tu bapak dia mulakan cerita. Dia kata ada something lah, kita nak soal selidik you lah, macam ni kan, sebab ada benda yang pelik-pelik yang berlaku, di mana dia macam suka macam, saya nak sebut pun susah ni, dia suka macam adik-beradik perempuan dia tu, dia macam dia suka intai lah. Senang cakap, dia suka intai. Dia macam motor orang cakap dah macam tu lah. Dia macam nak jadi macam tabiat lah, tengok perempuan yang dia macam dia tabiat tu. Tapi adik-beradik dia lah sampai macam takut lah. Okey, dia kata dia tak ada apa-apa lah, itulah, inilah. Lepas tu saya kata, okey, sekarang ni apa yang dalam ada poket kamu, buat keluar. Lepas tu dia bawa keluar lah yang benda yang saya cakap tadi tu, tak terima. Okey, saya tanya dia apa guna. Dia kata untuk pengurun, sebab dia kerja bengkel. Dia kata kalau macam-macam ni, orang kata susah senang, dia macam dia tak boleh nak kasih orang hutang lah, macam tu lah. Jadi orang tak boleh nak pijak dia lah, macam tu lah. Betul tak kamu ada silat, ambil ilmu silat? Dia kata memang ya, ada. Tapi dia kata tak belajar habis. Itu yang punca dia tak belajar habis dengan guru dia tu. Saya pun tak nak ambil tahu macam mana sekarang ni, macam ni. Kamu guna tak benda tu? Dia kata dia tak guna benda tu. Tetapi dia sendiri ada cakap macam, tak payah tanya lah. No need to ask him. Betul. Saya kata sekarang ni saya pun, mak dia kata, Zah minta tolong keluarkan apa yang ada. Tak payah tanya dia, sebab dia memang tak mengaku. Okey, saya pun kata tak apalah, macam ni. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, ayat kursi, dan 4 kul. Dia mula panas. Okey, bila dia mula panas, saya ulang semula ayat Qul a'udzu birabbin nas. An-nas tu 7 kali, kerana bila katakan antara saya dengan dia tu adalah penghadang, adalah jin, dia akan panas. Itu sistem berubat saya lah. Saya tak ada macam nak orang kata nak compare dengan perubatan orang lain ataupun dengan apa-apalah. Tapi yang ni saya punya cara-cara berubat saya. Masuk Qul a'udzu birabbin nas, saya baca dah masuk round yang ketiga, dia dah panas. Bila dia dah panas, dia dah macam meraung. Korang bayang, first case saya dapat orang yang tak sedar diri, yang macam rimau, macam okey. Mula kita jangan panik lah. Saya tak boleh panik. Kalau saya panik,
macam saya dah kalah di situ lah. Ini semua psikologi. Macam mana sekalipun hantu ni dia mainkan psikologi kita untuk kita kalah, untuk kita down. Lepas tu saya tanya asal dia mana, kenapa dia masuk dalam badan dia apa semua. Jadi dia kata, oh ini, dia kata aku suka dengan dia. Dia semua dia kata dia suka. Bila dia kata dia suka, sekarang ni keluarga dia tak nak ni, dan dia pun tak menuntut benda tu. Dia tak menuntut ilmu tu, dia tak ambil. Jadi kiranya dia tak tahu apa-apa, kamu keluar pada badan dia. Lepas tu bayangkan, bila saya kata keluar, bukan benda tu yang keluar. Dia dalam keadaan menerak, dia merangkak keluar pintu rumah. Dia merangkak keluar pintu rumah. Saya kata bukan dia yang keluar, bukan jasad dia yang keluar, tapi kamu yang keluar pada badan dia. Lepas tu dia tetap merangkak. Sampai dah nak dekat, orang kata apa, pintu kereta dia. Dia merangkak. Lepas tu saya kata, garam kasar. Saya pun balik garam kasar kat dia, baca. Bismillah. Balik kat dia, selamat. Dia pun macam, masuk. Saya kata, kamu masuk. Dia pun masuk. Dia tak ngada lagi. Dia masuk. Lepas tu bayangkan, pergeletan berlaku antara pukul 1 hingga pukul 3:30 baru habis benda tu. Serius saya cakap, saya tak ada bakat waktu benda tu jadi. Sebab benda yang saya buat tu adalah kes yang pertama yang tak sedar. Kemudian semua dah penat. Lepas tu dia pun masuk, dia pun macam ni keadaannya. Lepas tu saya kata, saya baca satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitu bi syai'in min ilmihi illa wala ya'uduhu tu diundang 7 kali, wala ya'uduhu subhanahu wa ta'ala. Tarik daripada kaki dia, bawa ke atas, masukkan dalam botol yang macam ni. Jadi memang sistem saya, sistem masukkan entiti semua dalam botol ni, dalam botol mineral macam ni. Jadi mana yang nampak lah kan. Nampak yang ni bukan dia punya lah, yang ni orang lain punya lah. Okay, entiti tu. Okay, benda ni akan saya steal. Lepas tu kemudian saya tanam lah. Benda ni tak boleh buang di merata tempat. Dalam tempat yang macam orang kata apa, tempat airan, dia tak boleh dibuang. Okay, alhamdulillah dia sedar. Bila dia dah sedar, dia pun, aku kat mana? Dia tanya. Sudah. Aku kat mana? Dia tanya. Kamu kat mana? Saya tanya balik. Saya tadi kat rumah kawan ni Puncak Alam. Macam mana saya boleh balik? Kamu balik jalan kaki, kata bapak dia. Jalan kaki? Daripada Puncak Alam tu kamu kata minyaknya habis. Lepas tu, manalah pak, jauh tu. Dia pula cakap jauh. Pada hadis ni yang jalan kaki dengan tak ada motor. Dia keluar rumah, dia kata, mana motor? Siapa pakai motor orang? Dia ni jenis kedekut, tak bagi adik-adik dia punya motor. Jadi macam seperti tercengang. Yang balik tu siapa tadi? Yang balik tadi tu siapa? Macam ni. Kita orang motor tu memang tak ada peralatan untuk rekod-rekod lah. Saya memang tak digalakkan merekod apa yang saya berubat lah. Saya memang tak galak. Sebab tak nak benda ni orang kata apa, taksub ataupun macam nanti rekod. Orang yang tengok nanti kan takut jangkit. Saya tak nak rekod apa-apa lah. Masa cerita lah pengalaman. Okay, lepas tu dia pun siap-siap mandi. Dia macam segar. Dia kata apa, apa, ambil motor tak Puncak Alam. Lepas tu mak dia kata apa, esok lah ambil, dah malam ni, dah pukul 3 lebih ni. Lepas tu dia kata tak boleh. Dia tanya semua, nanti Apik curi motor dia lah, apalah, kawan dia lah. Lepas tu
Mak dia tanya, Sasa boleh ke dia keluar? Boleh tu boleh, tapi ikut terus balik rumah. Jangan tinggal merata-rata, dan juga mandi air limau. Dalam 3 hari tu mandi air limau. Okey. Kesimpulan daripada cerita ni, dia pun dah baik, dah sihat, Alhamdulillah. Dia kahwin ke tak kahwin saya tak tahulah sekarang ni kan. Tapi dia ni okey lah. Lepas tu dia pun baik lah. Dia jumpa dengan saya, Ustazah, sihat. Okey. Kesimpulan ceritanya ialah kita yang tak cukup ilmu di dada, ataupun kita tak pakai benda tu, which is silat, ataupun yang benda yang berkaitan lah, baik jangan gunalah. Sebab kita tak tahu cara lepas, tu satu. Kemudian kalau kita nak berguru, kita kena berguru dengan habis lah. Macam budak tadi tu, kisahnya dia kata level 5 dia tak masuk, dia cuma ambil level sampai 4 je. Jadi dia dah tak dia tak habiskan sistem persilatan tu lah. Jadi pada saya, kalau betul nak, kena buat yang betul-betul. Tapi kita kena yakin kekebalan tu bukanlah pada taring harimau, cincin mata harimau. Cuma itu adalah simbolik sahaja, bukannya untuk kita kekal duduk dalam keadaan yang begitu. Dan saya suruh dia, jangan lupa zikir, semayang, jangan tinggal. Orang kata apa, kena kuatkan diri. Mana-mana yang berubat dengan saya kata saya tak ada apa-apa tangkal yang saya boleh bagi. Cuma semayang jangan tinggal, selawat, itu saja untuk kali ni. Dan saya pun balik pada malam tu. Lepas tu memang lepak lah. Lepas tu memang lepak penat. Lepas kejadian malam tu. Itu adalah kes yang pertama untuk saya sebagai seorang perubatan tradisional ataupun alternatif dari segi Islam. Ada apa-apa boleh komen di bawah, dan juga boleh share apa yang ada, pengalaman ke apa yang anda lalui sebagai seorang pernah pergi jumpa tabib, pernah jumpa pomong, ataupun pernah jumpa dengan somebody else, yang ustaz-ustaz yang orang kata apa, yang pernah kena sihir ataupun boleh share. Okey, buat masa ni setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.